Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, rakan-rakan FB, penonton-penonton, pencinta-pencinta ilmu, didoakan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan untuk kita meneruskan kerancakan beribadat pada bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi kita akan masuk pada fasa yang ketiga bulan Ramadan dalam 2-3 malam yang akan datang. Pada malam ini saya akan memfokuskan satu tajuk yang saya telah war-warkan kemarin dalam FB saya, iaitu Lailatul Qadar (2) milik siapa? Lailatul Qadar milik siapa? Berdasarkan tajuk ini bermakna tidak semua orang akan mendapat Lailatul Qadar. Sebab itu disebut milik siapa? Hanya orang-orang yang bertuah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapat anugerah Lailatul Qadar. Tetapi anugerah Lailatul Qadar ini tidak seperti yang anugerah manusia dapat daripada manusia, di mana anugerah yang diberikan oleh manusia kepada manusia sangatlah terbatas. Ada kuota dan ada had orang-orangnya. Itu anugerah daripada manusia, hadiah daripada manusia. Tetapi anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala tiada kuota. Bermakna setiap orang berpeluang untuk mendapat anugerah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi Lailatul Qadar milik siapa? Boleh jadi milik saya yang sedang bercakap ini. Boleh jadi milik rakan-rakan FB sekalian yang sedang menonton ataupun yang tidak menonton siaran kita pada malam ini. Bermakna dia terbuka kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemenang anugerah Lailatul Qadar bagi tahun 1441. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apakah yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar? Hakikat Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar, Lailah itu adalah malam Qadar, malam Qadar. Dia adalah satu malam yang mempunyai kelebihan dan kemuliaan yang tersendiri. Allah mengkhususkan malam itu, meletakkan malam itu, malam Qadar itu sebagai malam yang paling terbaik dari sekalian malam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam takwim Islam, bilangan hari dalam setahun 355. Ini berdasarkan takwim Islam, takwim Hijrah. Kalau takwim Masihi 365. Dalam takwim Hijri, tahun Qamari, bilangan hari dalam setahun ada 355 hari. Dan regu kepada hari adalah malam. Bermakna dalam setahun ada 355 malam. Dalam 355 malam itu, Allah pilih satu malam yang terbaik, yang namanya malam Qadar. Dan malam yang terbaik itu berada pada bulan yang terbaik, namanya bulan Ramadan. Dan kedudukan pada bulan Ramadan itu pula, malam Qadar itu berada pada posisi yang terbaik, iaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itulah hakikat malam Qadar. Dia merupakan malam yang paling baik berbanding dengan 354 malam yang lain. Semua 355 malam dalam setahun. Pada malam itu, pada malam Qadar itu, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Bukan makna seketul Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar, tak. Sebahagian. Bahkan ulama sebut permulaan diturunkan Al-Quran pada malam Qadar. Sejarah ada.
Dan yang keduanya, ini berkitar ataupun menjadi pusingan tahun. Pada malam Qadar itu, malaikat akan turun. Malaikat akan turun, malaikat yang dimasukkan, malaikat Jibril, akan turun ke bumi, membawa cahaya, membawa kelebihan yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan itu nak bagi kepada hamba-hamba Allah, membawa keberkatan dan membawa kebaikan untuk diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman lagi soleh. Jadi malaikat ni menjadi utusan Allah turun ke bumi pada malam Qadar untuk mencari hamba-hamba Allah yang soleh, yang beriman, yang soleh, supaya mereka ini dianugerahkan keberkatan, kebaikan. Atau pada malam Qadar, malaikat turun bagi. Sebahagian ulama di dalam menerangkan makna malam Qadar ini, sebagian ulama di antara mereka Mujahid, dia kata yang kata Lailatul Qadar itu maksud Lailatul Hukmi ataupun Lailatul Taqdir. Lailatul Taqdir maksud malam penentuan, iaitu pada malam itu Allah Ta'ala akan menentukan atau mentakdirkan apa-apa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Di antara perkara yang Allah Ta'ala takdirkan kepada hambanya pada malam itu ialah ajal maut, rezeki dan seumpamanya. Maka apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, Allah serahkan, Allah suruh, Allah perintah kepada malaikat yang 4 untuk melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada malam tersebut, malam Qadar. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang ditakdirkan oleh Allah itu, iaitu yang pertamanya malaikat Israfil, yang keduanya malaikat Mikail, yang tiganya malaikat Israel, dan yang keempatnya malaikat Jibril. Ini antara malaikat-malaikat penting yang melaksanakan apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Qadar. Seterusnya, malam Qadar itu punya kebaikan yang tersendiri. Apakah kebaikan yang ada pada malam Qadar ataupun Lailatul Qadar? Yang pertamanya, di segi ganjaran pahala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, mana ganjaran pahala amal ibadat yang dilakukan pada malam Qadar, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran pahala lebih baik daripada orang beramal 1000 bulan. 1000 bulan ini jika disukat dengan tahun, dia menyamai 83 tahun 4 bulan. Boleh kata dalam dunia ni umat Nabi Muhammad sikit sangat yang hidupnya 83 tahun 4 bulan. Biasanya kebanyakan orang dalam 60 ke 70 tu kebanyakan mati. Sebab itulah malam Qadar ini Allah Ta'ala khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak beri kepada umat-umat yang lain. Salah satu sebabnya kerana umat Nabi Muhammad ni umur mereka pendek. Jadi kalau mereka dapat anugerah Lailatul Qadar, mereka beramal pada malam itu, mereka mendapat pahala seperti melakukan amal ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Itu yang orang duk mengejar Lailatul Qadar. Dia punya kebaikan yang pertama, ganjaran pahala yang diperoleh oleh orang yang beramal pada malam tersebut sama dengan 83 tahun 4 bulan, iaitu 1000 bulan. Itu yang pertama. Kebaikan Lailatul Qadar yang kedua pula ialah pada malam itu malaikat turun. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat akan turun. Jadi malaikat tu malaikat Jibril. Dia turun berserta dengan malaikat yang lain lah. Buat apa malaikat turun ke bumi pada malam tersebut? Disebutkan di antara faedah kenapa malaikat turun ke bumi pada malam tersebut, kerana mereka turun nak tengok
Mereka turun nak tengok perihal hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun melihatlah di bumi ini berbagai-bagai jenis amalan taat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai-bagai ni mana banyaklah. Ada yang sembahyang tarawih, ada yang mengaji Quran, ada yang sembahyang tahajud, ada yang berzikir, ada yang istighfar, ada yang sembahyang tasbih, ada yang sembahyang taubat, ada yang bertahlil, bertasbih. Tu berbagai-bagai jenis ibadat. Malaikat turun, mereka melihat berbagai-bagai jenis ibadat yang mereka tak pernah melihat ibadat itu dilakukan oleh penduduk-penduduk langit. Itu kehebatan pada malam tersebut. Memang pada malam Qadar ni, orang buat ibadat ni sungguh hebat, sungguh ramai orang buat ibadat, dan ibadat pula sungguh banyak, berbeza dengan malam-malam yang lain. Sebab tu malaikat turun, malaikat yang ramai ini bukan dekat Jibril saja, mereka turun, mereka tengok tu dia hebatnya ibadat. Banyaknya ibadat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mereka turun tu juga, di samping mereka melihat orang hamba-hamba Allah buat ibadat, mereka terus mendengar rintihan, tangisan hamba-hamba Allah yang berdosa, meratap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila depa mendengar, sama-sama mereka mendengar, lalu mereka panggil sama-sama mereka, mai kita tengok satu suara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih hebat daripada tasbih kita kepada Allah. Mana malaikat tasbih tu dia jatuh nombor 2. Suara ratapan, tangisan, minta maaf, minta ampun daripada Allah daripada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Qadar tu, malaikat turun dengar. Tu pada malam tersebut. Jadi malaikat dia turun mai ke bumi ini, dia tengok perihal hamba-hamba Allah yang buat ibadat, yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan yang kedua. Yang ketiganya, pada malam Qadar itu Allah berikan keamanan, keselamatan sepanjang malam. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Qadar tu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat sejahtera malam itu sehinggalah terbit fajar. Jadi pada malam Qadar itu, Allah Ta'ala bagi malam itu selamat, aman, penuh kebaikan, penuh keberkatan, tak ada langsung kejahatan. Bila permulaan Allah Ta'ala bagi semua tu, bermula daripada terbenamnya matahari. Malam Qadar, terbenam matahari masuk malam lah, sehinggalah terbit fajar. Kira-kira lah mau tu. Kalau dalam konteks kita di Indonesia ni, negara yang berada dalam garisan khatulistiwa, lebih kurang dalam, dia taklah sampai 12 jam, tapi dalam 10 jam ada kot, lebih kurang. Tuan-tuan kira sendirilah. Tu tempoh keamanan, kebaikan, ketenangan, keselamatan pada malam tersebut tu, daripada terbit matahari, daripada terbenam matahari sampailah terbit fajar keesokan hari. Jadi malaikat pun turun tengok. Kemudian pada malam tersebut juga, malam Qadar tu, kehebatan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala ni, kalau mereka menghidupkan malam itu dengan buat ibadat, melakukan qiyam Ramadan, di samping mereka mendapat pahala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampun habis dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar, mana buat ibadat pada malam Lailatul Qadar, buat dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Itu hebatnya malam Qadar. Persoalan yang berikutnya, ni pertanyaan yang selalu ditanya orang. Lalu kadang-kadang kita mungkin pergi, semalam Lailatul Qadar apa? Malam ni Lailatul Qadar apa? Lebih kurang itulah. Jadi persoalan yang berikutnya ialah,
Question mark. Bilakah berlakunya Lailatul Qadar? Bilakah berlakunya Lailatul Qadar? Ni kita kembali kepada tajuk kita malam ni. Milik siapa? Adakah kita pemilik tahun ni? Okey. Bilakah berlakunya Lailatul Qadar? Yang pastinya Lailatul Qadar ini tempoh berlaku dalam tempoh 10 malam saja. Dia tak akan berada pada tempoh yang lain. Tempoh 10 malam saja. Kadang-kadang 9. Kalau Ramadan 29 hari. Kalau Ramadan 30 hari dan tempoh 10 malam. Okey. Dia bermula daripada malam yang ke-21 dan berakhir pada malam yang terakhir lah. Sama ada malam yang ke-29 atau malam yang ke-30 Ramadan. Tetapi peluang cerah untuk berlakunya malam Qadar itu sebagaimana yang disebut oleh Nabi, sebagaimana yang dikupas oleh para ulama, ialah pada malam-malam ganjil. Walaupun 10 tu, tetapi peluang cerah untuk dapat Lailatul Qadar itu adalah pada malam-malam ganjil. Di malam ganjil dalam 10 malam terakhir ni ada 5 lah. Malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam yang ke-29. Tapi kalau kita ada pulun malam ganjil saja, tiba-tiba dia jatuh malam genap, menyesal. Tapi harapan yang cerah, malam Qadar ni dia akan turun pada malam yang ganjil. Itu apa nama disebut oleh ulama. Kemudian cara ulama pun bahagian, ada sebagian ulama yang kata dia buh terus ya. Malam yang ke-27. Ada yang kata malam yang ke-29. Ada yang kata malam yang ke-29. Saya tertarik untuk mengambil apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali dan sebahagian daripada rakan-rakan dia berpendapat, memahami bahawa kita dapat mengetahui malam Qadar ini dengan cara melihat permulaan Ramadan, jatuh hari apa. Itu Imam Ghazali kata. Kita kena tengok satu Ramadan tu jatuh pada hari apa. Maka dengan melihat Ramadan jatuh pada hari apa tu, baru kita akan mengetahui malam Qadar jatuh malam yang ke berapa. Tapi Imam Ghazali sebut ni malam yang ganjil. Maka Imam Ghazali kata, kalaulah Ramadan tu jatuh pada hari Ahad. Kalau Ramadan tu permulaannya pada hari Ahad, satu Ramadan hari Ahad atau hari Rabu, dua sekali. Kalau satu Ramadan pada hari Ahad atau pada hari Rabu, Imam Ghazali kata kemungkinan besar Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-29. Malam ganjil yang terakhir. Ingat tu. Kalau satu Ramadan jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maknanya Lailatul Qadar tu akan jatuh pada malam yang ke-29. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, kalau permulaan Ramadan hari Isnin, maka diramalkan Lailatul Qadar tu pada malam yang ke-21. Kalau permulaan Ramadan hari Isnin, Lailatul Qadar tu diramalkan pada malam yang ke-21. Dan dia kata lagi, kalau hari Lailatul Qadar tu jatuh pada hari Selasa atau Jumaat, dua. Kalau satu Ramadan mula hari Selasa atau hari Jumaat, maka ramalan Lailatul Qadar pada malam yang ke-27. Malam yang ke-27. Kita tahu ni satu Ramadan hari Jumaat, malam ke-27 bah. Kita tengok ni. Huraian saya masih panjang. Dan Imam Ghazali kata lagi, kalau satu Ramadan jatuh pada hari Khamis, maka Lailatul Qadar diramal pada malam ke-25. Dan last dia kata, kalau satu Ramadan pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar pada malam ke-23. Itu apa yang disebut oleh Imam Ghazali.
Walau bagaimanapun, hati ulama pakat duk agak-agak lah kan, berdasarkan ilmu mereka. Walau bagaimanapun muktamadnya, tidak ada siapa pun yang mengetahui bilakah malam qadar, Lailatul Qadar secara tepat. Melainkan bila tiba masa dia, baru tahu. Okey. Jadi makna apa? Kata kuncinya, walaupun diagak diramal, kata kuncinya, yang mengetahui malam qadar hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kekal menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, kenapakah Allah Taala menyembunyikan, terus merahsiakan, tidak diberitahu kepada kita secara tepat? Bilakah malam qadar itu? Mana Allah tak abang tak malam 21 atau malam 23? Kenapa? Jawapannya supaya setiap hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang Muslim yang beriman ni, dia akan sentiasa berusaha untuk mendapatkannya pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Kerana kalau jika dimaklumkan awal-awal, abang siap-siap dah malam ke-21 atau malam 25 atau malam 27 contohnya, maka nescaya hamba-hamba Allah ni hanya akan memfokuskan kepada malam itu saja, dan mereka akan mengabaikan malam-malam yang lain. Jadi matlamat ibadat tu tak rancak lah. Jadi pencarian tu nampak tak bersungguh-sungguh sebab tahu malam tu. Tapi kalau dirahsiakan, dia ada 10 malam yang terakhir, tu pun kira baik Allah Ta'ala tu. Dia tak abang ada 30 malam, 10 malam. Jadi maka hamba Allah akan akan bersungguh-sungguh pada 10 malam yang terakhir untuk mendapat Lailatul Qadar. Dan persoalan berikutnya, adakah Lailatul Qadar diperoleh secara percuma? No, jawab dah. Allah tak bagi percuma. Allah tak bagi percuma. Kena cari. Kena berusaha untuk mendapatkannya. Kalau Allah bagi percuma, orang duduk saja, tahu kena malam tu, dapat. Bahkan dia nak kaitkan malam qadar tu dengan amal ibadat. Allah Ta'ala nak bagi pahala. Tiba-tiba amal ibadat tak ada. Macam mana nak bagi pahala? Sama dengan 1000 bulan. Ataupun 83 tahun 4 bulan. Jadi, saya nak abang siap-siap bahawa malam qadar tidak diperoleh percuma. Tengok bola, nak harap dapat malam qadar? No. Baca surat abang, nak harap tak boleh nak tidur, baca surat abang, main WhatsApp, tiba-tiba nak harap dapat malam qadar? No. Dia kena cari. Nabi SAW bersabda, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Nabi kata, carilah kamu akan malam qadar pada malam ganjil daripada 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Tu mana cari, bukan duduk saja makan kacang goreng tunggu malam qadar. Mana boleh tidur, dia tengah tidur nak harap dapat Lailatul Qadar? Tak ada. Dia kena cari. Dia cari. Justru pencarian itu ialah dengan buat ibadat. Jadi dalam kita nak mencari malam qadar ni, kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Yang pertama sekali, kita kena qiyam malam tu, menghidupkan malam tu dengan buat ibadat. Kan tadi hadis yang bercakap, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melakukan qiyam pada malam qadar, itu buat ibadat pada malam qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi kita kena buat ibadat. Ibadat tu sangat banyak. Lagi saya cerita. Mengqiyam Ramadan. Permulaan qiyam malam qadar dengan sembahyang tarawih lah. Disusuli dengan ibadat-ibadat yang berikutnya. Kemudian yang kedua, untuk mencari Lailatul Qadar, sembahyang tarawih masih ada lagi tu, sampai cerah. Lailatul Qadar. Nak buat apa? Membanyakkan doa. Doa lah. Apa saja doa, tapi satu doanya yang tinggal. Apa dah? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ni
Baca sebelum dapat. Bila dah dapat, lagi kena baca. Ini ada cerita di mana Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kalau aku dapat malam Qadar, aku nak kena baca apa?" Nabi kata, Nabi ajak Sayyidatina Aisyah, "Kalau kamu dapat Lailatul Qadar, bacalah doa ni, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Engkau suka memberikan pengampunan, maka ampunkanlah aku. Malam pengampunan. Banyak doa. Bukan doa tu sajalah. Doa ni kena bagi banyak. Banyak. Doa lain pun bacalah. Sebab sesi malam tu panjang. Jadi kita dah sembahyang tarawih apa semua. Yang berikutnya, amalan yang nak kena buat pada malam Qadar ni, nak cari malam Qadar, adalah melakukan solat-solat malam. Aisyah sembahyang dah awal. Solat-solat malam pastinya solat-solat sunat lah. Kalau kita tidur sikit, makin sembahyang tahajud. Boleh sembahyang taubat. Boleh sembahyang tasbih. Boleh sembahyang hajat. Ini antara sunat-sunat malam yang kita boleh lakukan. Sembahyang witir dan sebagainya. Dan amalan yang berikutnya dalam pencarian Lailatul Qadar ni ialah kita membanyakkan baca Quran. Sebab kita tahu malam Qadar ni Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Jadi kita membanyakkan membaca Al-Quran. Baca dengan tenang. Bukan kalang kabut. Ada setengah orang baca Quran kerana nak habis awal. Itu tak betul. Baca dengan betul. Tajwidnya. Baca dengan tenang dan hening. Membanyakkan baca Quran. Yang berikutnya, membanyakkan zikir dan istighfar. Tasbih tu dah, tahlil, sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Sebutlah sampai berapa ratus kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Buhlah takat yang larat. Membanyak ni, banyak-banyak. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pegang biji tasbih tu, pusing. Sampai kering apa nama ayat liang. Kering angkung. Jeruk ayat sikit, lepas tu buat lagi. Dan memfokuskan tempat yang khusus untuk kita mengejar Lailatul Qadar, iaitu amalan yang dipanggil sebagai iktikaf. Tapi kita malangnya tahun ini kita tak boleh pergi masjid sebab PKP. Saya sebut dah dalam video pendek saya dulu, siapa tengoklah bahawa kita boleh taklid Sa'd mazhab Maliki, beriktikaf dalam rumah tapi fokus tempat yang selalu kita buat ibadat. Nawaitul iktikaf. Saja aku iktikaf dengan Allah Taala. Bila kita beriktikaf tu, itulah antara amalan-amalan yang boleh kita isi pada malam kita mencari Lailatul Qadar. Jadi mana malam Lailatul Qadar ni awak TV tutup. Lepas tu jangan tak telefon tepi. Saya kimi WhatsApp. Dia tidak kerja. Di tepi kita ada nak buat cari pencarian Lailatul Qadar ni, ada sajadah. Ayat dah balah ada sekayongkung. Begitu tu. Lagi apa lagi? Ada Quran. Ada biji tasbih. Tu. Ada apa? Peralatan-peralatan yang boleh membantu kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Persoalan yang berikutnya, seseorang itu kalau dia dah dapat Lailatul Qadar, adakah dia berpeluang mendapat lagi? Saya telah disebutkan di awal tadi bahawa Lailatul Qadar Allah tidak limitkan. Bagi sekali saja kawan tu, maka tahun depan hang tak boleh dapat dah. Tak, Allah tak limitkan aku tu. Dia tak sama dengan kita manusia. Kita manusia ni kadang-kadang kita bagi benda kepada, macam kita jadi pak lah, kita bagi kat anak kita. Beli kereta bagi kat anak. Lepas tu tahun depan bagi kat anak pula. Lepas tu tahun depan anak nombor 3 pula. Lepas tu anak nombor seluruh tak abah main kat saya kereta bawa. Jadi hang abah bagi dah tu. Mana kita limit, tetap ulang bagi. Sebab milik kita terhad. Milik Allah tak ada kota. Jadi seseorang itu dalam dia memperoleh Lailatul Qadar, dia tidak terbatas kepada mendapat sekali
saja seumur hidup dah. Bahkan dia boleh dapat berkali-kali. Tidak mustahil orang dapat setahun, tiap-tiap tahun dia dapat. Jika dikehendaki, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang berikutnya persoalan, kalau seseorang itu dia dapat Lailatul Qadar, adakah dia tahu? Atau selalu orang dia tanya tu. Kan kita soalan-soalan nak kaya lah, tahun ni dapat Lailatul Qadar. Kita tanya, tak tahu kita. Hang etikah dalam masjid tak balik. Tidur pula. Hang dapat Lailatul Qadar. Dapat tak tahu. Dia tu. Ada setengah orang pula kita tanya, hang dapat Lailatul Qadar tu ni. Alhamdulillah dapat. Dia jadi gitu. Jadi persoalan saya nak tanya tuan-tuan, saya jawab. Adakah seseorang itu dia boleh mengetahui bahawa dia telah mendapat anugerah Lailatul Qadar? Adakah seseorang itu boleh mengetahui bahawa dia telah mendapat anugerah Lailatul Qadar? Mana dia dapat? Alhamdulillah, aku dapat Lailatul Qadar. Syukur kepada Allah Ta'ala. Sujud syukur. Adakah orang itu tahu? Adakah dia mengetahui bahawa dia dah dapat Lailatul Qadar? Ataupun kita buat persoalan berikutnya, adakah orang tu dia dapat Lailatul Qadar? Jawabnya ada dua. Jawabnya ada dua. Yang pertama, hamba Allah yang dapat Lailatul Qadar ni, dia tahu kata dia dapat. Itu jawapan yang pertama. Hamba Allah yang dapat Lailatul Qadar ni, dia tahu kata dia dapat. Pasal apa dia tahu kata dia dapat? Sebab Allah izinkan dia tahu. Allah izinkan dia tahu dia dapat Lailatul Qadar dengan Allah Ta'ala memberi izin kepada dia melihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Bahkan kadang-kadang lihat cara depan-depan tanda-tanda Lailatul Qadar. Bahkan ada satu lagi, dia bermimpi. Duduk tengah ni, betul terlak mata Azad, betul. Mimpi dapat Lailatul Qadar. Mana dia tahu kata dia dapat Lailatul Qadar, Allah izin. Jadi orang yang Allah Ta'ala izin ni, mana tak semua Allah Ta'ala izin. Di kalangan para sahabat Nabi ada yang Allah Ta'ala izinkan mereka mendapat Lailatul Qadar. Mereka tengok tanda-tanda bahawa mereka mendapat Lailatul Qadar. Ini satu. Termasuklah kita yang ikuti FB Live pada malam ini. Kalau Allah izinkan kita dapat Lailatul Qadar dan Allah izin kita tahu, maka kita akan tahu sebab Allah izin kita melihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Yakin bahawa kita dapat Lailatul Qadar. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak izin dia melihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Dan Allah tak izin dia merasai bahawa dia dapat Lailatul Qadar. Tetapi hakikatnya dia dapat. Ini nombor dua. Allah tak izin dia untuk dia mengetahui bahawa dia dapat Lailatul Qadar. Allah tak izin dia untuk melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, tetapi Allah bagi kat dia Lailatul Qadar. Ini yang kedua. Allah bagi kat dia Lailatul Qadar, tapi dia tak tahu. Dia tak tahu kata dia dapat Lailatul Qadar. Ini tanda yang kedua. Barangkali ini paling banyak. Jadi tak ada pelik apa. Untuk pemahaman yang mudah, saya buat contoh. Tadi izin, nombor dua Allah tak izin. Jadi kita ambil nombor satu. Kata orang tu dia dapat duit. Dia dapat duit. Pak dia bagi duit dah. Pak dia bagi duit dah. Ni ayah bagi duit kan, ayah dia tenang. Ayah bagi kan 20,000. Masih ayah. Dia tahulah kata duit tu ayah dia bagi 20,000. Ada orang nombor satu. Nombor dua pula, abang dia bagi duit ke dia. Tapi abang dia tak abang lah. Abang dia tahu nombor akaun tak abang kata nombor akaun tak tak minta, tapi tahu abang dia pergi bank in duit lain akaun dia 20,000. Dia tengok siapa bagi duit aku tu. Siapa bagi duit tu? Aku bukan kubur duit ni. Siapa bagi tu? Jadi orang masuk dalam akaun. Jadi dia tak tahu. Tetapi duit dapat. Begitulah nombor dua ni. Orang bila dia dapat Lailatul Qadar tanpa pengetahuan dia, tetapi pasal apa dia boleh dapat Lailatul Qadar? Pasal pada malam itu dia mencari Lailatul Qadar, yang Nabi suruh tadi.
Dia mencari Lailatul Qadar, dia tak lena malam. Dia sembahyang malam, dia zikir banyak-banyak, dia istighfar, dia baca Quran, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam Qadar kena tepat malam tu. Malam ni buat ibadat tu. Maka Allah Taala bagi kat dia Lailatul Qadar. Tapi dia tak tahu lah. Dia tak tahu pun tak apa. Sebab yang pastinya pahala. Sebab pahala beramal pada malam Lailatul Qadar tu, malaikat tulis siap. Tak apalah dia tak tahu masa hidup. Esok nanti dari akhirat, Allah Taala tunjuk kalian dulu buat amalan Lailatul Qadar dapat. Tu maksud dia. Jadi tuan-tuan dan puan dengan sehati. Sama ada kita tahu bahawa kita dapat Lailatul Qadar atau kita tak tahu, yang penting kita dapat. Yang penting kita dapat. Itu yang penting. Okey. Jadi kita untuk memastikan dapat Lailatul Qadar ni 10 malam yang terakhir jangan lena. Kena puluh betul-betul lah. Melakukan amal ibadat. Yang berikutnya, anda nak tengok tanda-tanda. Tanda-tanda telah mendapat Lailatul Qadar. Apa dah? Saya sempat menelaah kitab dan beberapa perkara yang berkaitan Lailatul Qadar ni. Yang pertama, saya nak sebut malam ni, tanda-tanda Lailatul Qadar telah berlaku. Ini malam kita tahu lah. Seseorang Muslim itu yang buat ibadat ni, dia boleh tahu malam tu Lailatul Qadar. Ini tanda-tanda lah. Ketika dia sedang beribadat, dia berasa sangat tenang. Tenang tu. Tak ada gangguan apa. Tenang sungguh-sungguh. Bunyi apa pun tak. Dia berasa sangat tenang, hening dan damai. Dan dada dia berasa sangat lapang. Itu tanda Lailatul Qadar. Tapi kalau dada duduk serabut, krek ni, pedak. Itu tak apa lapang. Dada dia lapang sungguh-sungguh. Hati dia tenang, damai ketika sedang beribadat. Itu di antara tanda malam itu Lailatul Qadar. Itu satu. Yang kedua, cuaca pula. Malam Qadar, Lailatul Qadar pada malam itu cuacanya sederhana. Habarnya sederhana. Panas pun tak, sejuk pun tak. Dia duduk tengah-tengah. Panas pun tak, sejuk pun tak. Itu tanda malam tu Lailatul Qadar. Tapi kalau malam tu kita buat mana? Dia basah sampai pecah peluh. Bukannya. Sejuk pun tak, panas pun tak. Yang ketiga, tanda Lailatul Qadar ni ialah pada malam itu angin tidak bertiup. Angin tidak bertiup. Tiada awan dan tiada hujan. Pergi keluar tengok di langit tu. Kalau nampak awan, bukan dia. Angin. Bukan dia. Dan tiada hujan. Hujan turun tak. Okey. Itu suasana malam Qadar tu. Kemudian setelah berlaku Lailatul Qadar, keesokan hari. Keesokan hari, kita boleh tahu bahawa semalam adalah Lailatul Qadar. Apa dah? Keesokan harinya, kita tengok matahari terbit dengan memancarkan cahaya yang tidak terlampau terang sampai menyucuk mata. Cahaya dia jadi macam redup sikit begitu ya. Itu tanda semalam tu adalah Lailatul Qadar. Ini tanda orang Melayu duk sebut. Saya orang tua duk sebut kadang-kadang lucu juga. Dia kata mangkit pagi pokok condong duk sembah. Dia kata Allah. Saya duk cari dalam kitab tak ada pun. Dia reka. Lepas tu dia kata ayak beku. Ayak beku pergi buka peti mengkah mu. Itu bukan dia. Jadi itulah di antara tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi kesimpulannya, ini kuliah saya nak habis. Kesimpulannya, Lailatul Qadar ini tawaran Allah Subhanahu Wa Taala open, terbuka kepada semua hamba dia. Dan tak ada kota. Tak ada kota. Allah akan bagi. Cuba tuan-tuan bayang. Katalah kita tak dapat tiap-tiap tahun. Tak apalah. Katalah orang tu dia mati umur 60. Contoh, dia mati umur 60. Selama dia doa amal ibadat ni, katalah dia dapat 10 kali. Itu Qadar. Alien dia miss. Dia dapat 10 kali.
Bermakna 10 kali 1000 tahun. 10,000 tahun. Dia dapat 10 kali, berarti dia beramal ibadat selama 10,000 tahun. Ini saya nak kait dengan ibadat ni. Ni nak berhenti dah, pergi sambung pula. Barang siapa yang dapat anugerah Lailatul Qadar, dia dapat pahala seperti beramal selama 1000 tahun. Yang menyamai 83 tahun 4 bulan. Okey. Maka pahala tu dia beza-beza di antara orang yang dapat tu. Apa maksud beza-beza? Katalah awang. Awang dia dapat Lailatul Qadar. Masa dapat tu malam tu dia hanya sembahyang tahajud 2 rakaat. Sembahyang taubat 2 rakaat. Baca Quran lebih kurang dalam adalah satu juzuk. Lepas tu istighfar 10 kali. Tahlil 100 kali. Tiba-tiba dapat dah. Tu awang. Dia dapat pahala cara tadi. Hak seorang lagi Abdul Rahim. Abdul Rahim masa malam tu dia dapat. Dia sembahyang tahajud 8 rakaat lebih daripada awang 2. Sembahyang taubat. Sembahyang tasbih. Tadi awang tak sembahyang. Lepas tu baca Quran setengah Quran. Dia ada 15 juzuk malam tu. Dia istighfar 1000 kali. Tahlil 1000 kali. Maka pahala yang diperoleh oleh Abdul Rahim lebih banyak daripada pahala yang diperoleh oleh awang. Tetapi dua-dua dapat Lailatul Qadar. Jadi saya nak simpulkan bahawa Lailatul Qadar ini tawaran istimewa daripada Allah, terbuka pada semua. Kemudian carilah, Nabi suruh carilah. Dan 10 malam yang terakhir ni bagi lelaki bini dia kena pisah. Agenda kati ni tinggal tak. Dia kena pulun buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan galakkan Nabi suruh dalam mengejar Lailatul Qadar ni, kalau suami jangan kira dia seorang ya. Gerak bini dia sama. Ajak buat ibadat, ajak anak-anak sama. Begitulah seterusnya. Jadi sebagai kesimpulannya, sesungguhnya Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Dia ada pada bulan Ramadan dan ada pada 10 malam yang terakhir, dan senang dapat pada malam yang ganjil, tetapi malam yang tepat adalah kekal rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah Taala suruh kita cari, Nabi suruh kita cari untuk mendapat Lailatul Qadar. Sesungguhnya beruntunglah mendapat laba yang besar orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Lailatul Qadar. Sama-samalah kita mencari Lailatul Qadar. Semoga kuliah saya malam ni ada manfaatnya. Kalau salah dan silap saya minta maaf banyak-banyak. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita mengambil faedahnya sehingga kita ketemu lagi dalam siri yang akan datang. Wallahu alam bisawab, wallahu alamu bisawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.